Malaysia sasar 30 ekonomi terbesar dunia menjelang 2033. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita tengah hari bersama saya Muhammad Shah Musa. Ekonomi Malaysia harus distruktur semula dengan mengutamakan pengantarbangsaan ekonomi. Perdana Menteri berkata ia bagi merealisasikan hasrat menjadikan Malaysia penderaju ekonomi Asia. Dengan demikian, kita mampu mencapai sasaran yang ditetapkan untuk muncul sebagai 30 ekonomi terbesar di dunia dalam jangka masa sederhana. Jika kita hanya berpuas hati dengan keadaan sekarang, ekonomi akan mencatat pertumbuhan antara 4 hingga 5%. Namun, jika kita berusaha gigih melaksanakan pembaharuan, kita mampu mencapai 5.5%. Malah saya percaya adalah tidak mustahil untuk dalam jangka masa pendek kita menghasilkan pertumbuhan bagi negara Malaysia 6%. Langkah segera yang harus dilaksana adalah membentuk integrasi ekonomi lebih besar dengan negara jiran, juga melahirkan lebih banyak syarikat tempatan yang berdaya saing tinggi untuk menembusi pasaran ASEAN. Perdana Menteri berucap pada Majlis Peluncuran Ekonomi Madani Memperkasa Rakyat di Ibu Negara. Malaysia berada di kedudukan 30 ekonomi terbesar dunia. Antara 7 penanda aras ditetapkan dalam ekonomi madani. Ia sasaran jangka sederhana untuk dicapai sebelum 10 tahun. Penanda aras seterusnya ialah Indeks Daya Saing Global di tangga ke-12 teratas dunia. Selain itu, peratusan pendapatan buruh mencapai 45% daripada jumlah keseluruhan pendapatan. Keempat, kadar penyertaan wanita dalam tenaga buruh mencapai 60%. Kelima, indeks pembangunan manusia di tangga 25 teratas dunia. Keenam, indeks persepsi rasuah di tangga 25 teratas dunia. Ketujuh, kemampanan fiskal dengan defisit fiskal mencapai 3% atau lebih rendah. Bagi mencapai sasaran tersebut, dokumen ekonomi madani menetapkan ikhtiar baharu yang akan dilaksana. Kredit e-tunai RM100 ditawarkan kepada semua rakyat dewasa Malaysia berpendapatan RM100,000 setahun ke bawah. Lebih 10 juta golongan B40 dan M40 terima manfaat. Melihat kepada kejayaan dan impak besar program e-tunai, kerajaan bersetuju untuk menawarkan kredit e-tunai sebanyak RM100 kepada semua rakyat dewasa Malaysia yang berpendapatan RM100,000 setahun dan ke bawah. Bilangan penerima yang layak dianggarkan melebihi 10 juta rakyat, iaitu merangkumi golongan yang masih dikategorikan B40 dan M40, walaupun kita sekarang merangka supaya meminda pendekatan B40 dan M40 ini. Tapi kalau kita golongkan kepada kumpulan ini, dana dalam kemudahan ini akan mencecah sekitar RM1 bilion. Sementara itu, Perdana Menteri turut mengumumkan bantuan khas penghargaan buat penjawat awam dan pesara kerajaan. RM300 akan disalurkan kepada kakitangan awam grade 56 dan ke bawah. Manakala RM200 kepada pesara, 2.3 juta penjawat awam serta pesara mendapat manfaat termasuk lantikan kontrak yang akan dibayar dalam tempoh 2 minggu. Di Negeri Sembilan petang nanti, Perdana Menteri dijadual menghadiri Majlis Apresiasi Guru Peringkat Negeri. Nur Zahirah Mamak Zamri teruskan dengan perkembangan dari sana. Silakan.
Baik, terima kasih Syah. Sebentar lagi di Dewan Majlis Bandaraya Seremban ini bakal berlangsungnya Majlis Apresiasi Guru-Guru Negeri Sembilan tahun 2023 dan menariknya lagi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut hadir memeriahkan lagi acara pada sebentar lagi, juga dihadiri oleh Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq. Jadi untuk berkongsi lebih mengenainya bersama saya hari ini Pengarah Pendidikan Negeri Sembilan Dr. Roslan Hussein. Terima kasih Dr. kerana sudi bersama kami hari ini. Sama, terima kasih. Doktor, mungkin doktor boleh kongsikan mengenai majlis yang akan berlangsung sebentar saja lagi. Majlis ini adalah merupakan majlis yang telah disediakan oleh pihak kerajaan negeri, khususnya Yang Amat Berhormat Menteri Besar Negeri Sembilan sendiri dan seluruh jentera kerajaan Negeri Sembilan untuk memberi penghargaan kepada seluruh guru-guru yang telah berjaya mencatatkan banyak kejayaan sepanjang tahun 2023. So, selain daripada itu juga, terdapat juga usaha untuk memberi pengiktirafan kepada murid-murid yang telah berjaya mencapai kecemerlangan dalam SPM, STPM dan STAM baru-baru ini. Baik doktor, bagaimana doktor melihat peranan guru dalam mendukung hasrat kerajaan untuk menerapkan nilai madani dalam generasi pada masa akan datang? Sudah tentu sekali bahawa guru-guru adalah merupakan ejen terpenting untuk menanam nilai-nilai madani seperti yang ada terungkap dalam rukun madani itu sendiri untuk memastikan murid-murid kita pada masa akan datang cukup kalis dengan perubahan masa. Artinya berupaya untuk menjadi generasi yang kreatif, generasi yang sentiasa membuat sesuatu yang lebih baik untuk pembangunan negara pada masa akan datang. Dan pastinya guru-guru kita akan menanamkan nilai-nilai penting seperti nilai-nilai utama yang membentuk masyarakat negara pada masa akan datang kepada murid-murid seluruh di Negeri Sembilan, khususnya dan seluruh negara amnya. Okey, baik, terima kasih doktor di atas perkongsiannya. Jadi saya kira sekian sahaja perkongsian dari Dewan Majlis Bandaraya Seremban ini sempena Majlis Apresiasi Guru-Guru Negeri Sembilan tahun 2023. Kita kembali bersama Syah di Angkasa Puri. Terima kasih. Baik, terima kasih Zuhairah. Lebih 1,700 kes penipuan cyber dilaporkan berlaku setakat Jun lalu, manakala 248 kes pelanggaran data peribadi direkodkan bagi tempoh 6 bulan pertama tahun ini. Statistik Cyber Security Malaysia itu jelas timbalan Menteri Komunikasi dan Digital Teo Nii Ching membimbangkan memandangkan negara akan menjadi hub digital Asia. The digital economy contributed 23.2% to the country's GDP in the year 2021, and this figure is projected to rise to 25.5% by the year 2025. At the same time, we also aim to create at least 500,000 of job opportunities in the digital industry. Justru semua pihak perlu bekerjasama dalam mengawal serta mengurangkan penipuan digital dan serangan cyber di negara ini. Dalam pada itu, SME Corp sediakan latihan keselamatan cyber untuk peserta program keusahawanannya ia bagi mengelak mereka terpedaya sindiket penipuan dalam talian yang makin membimbangkan. Cyber security training is very important. Perlu menghadiri untuk mendapat pengetahuan yang lebih banyak untuk mereka menangani isu atau masalah skamer ini. Modul latihan disedia dengan kerjasama Cyber Security Malaysia. Memulakan langkah pertama memerlukan 1000 kekuatan. Langkah seterusnya memerlukan nekat dan juga keyakinan. Namun kita harus sokong dan bantu mereka kerana kepulihan itu pasti.
Bertemu kembali, 70 klinik daif di bawah Kementerian Kesihatan di seluruh negara telah siap dinaik taraf menerusi inisiatif Bitara Madani. 366 klinik daif lagi sedang dalam fasa pelaksanaan. Timbalan Menterinya Lukadisman Awang Sauni menjangkakan KKM mampu menyiapkan keseluruhan 436 klinik daif hujung tahun ini. Kos untuk menaik taraf sebuah klinik daif sekitar RM50,000 hingga RM800,000. Nilainya berbeza mengikut keperluan dan tempat sesebuah klinik tersebut, termasuk menjaga kualitinya. Antara kriteria diambil kira dalam menaik taraf klinik daif ialah bangunan yang mempunyai kerosakan serta mempunyai struktur kayu atau separa kayu. 8 premis makanan diarah tutup kerana gagal mencapai tahap kebersihan ditetapkan di Bacok, Kelantan. Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri, Datuk Dr. Zaini Husin memaklumkan semua premis itu ditutup 14 hari di bawah Seksyen 11 Akta Makanan 1983. Operasi bersepadu premis bersih telah memeriksa 52 premis makanan membabitkan 74 petugas jabatan. 108 notis kompaun dikeluarkan kepada pemilik premis dan pengendali makanan atas pelbagai kesalahan kerana melanggar Peraturan Kebersihan Makanan 2009. Kompaun tertinggi membabitkan pakaian pengendali makanan iaitu 88 notis. Pemilik premis yang tidak mematuhi elemen penting kebersihan akan diberi bimbingan bagi meningkatkan tahap kebersihan. Kerja-kerja menterbalikkan kapal kargo yang karam di perairan Sebuyau dilakukan hari ini. Walaupun berdepan risiko laut bergelora, Pengarah Maritim Sarawak Azman Mak Yunus berkata kontraktor yang dilantik akan memastikan semua langkah keselamatan diberi keutamaan. Ia turut mengambil kira risiko ketumpahan minyak yang masih terdapat pada kapal MV Tung Sung iaitu itu yang karam 19 Julai lalu. Kejayaan operasi terbabit penting dalam memastikan sama ada 4 lagi mangsa masih tersangkut dalam kapal tersebut atau sebaliknya. Cuaca baik hari ini membantu usaha pencarian mangsa yang memasuki hari ke-8. Di Kuching, 5 individu diberkas kerana menyeludup barangan bercukai. 130 karton rokok pelbagai jenama dan 145 kotak minuman keras dirampas di 5 premis kedai serba neka. Ketua Polis Daerah Kuching, ACP Ashmon Bajah berkata seorang daripada suspek merupakan wanita warga asing. Nilai rampasan dianggarkan RM100,000. Operasi khas itu dijalankan Selasa lalu melibatkan 11 anggota IP di Kuching. Sebahagian laluan lebuh raya Kuala Lumpur Karak yang ditutup sepenuhnya akibat tanah mandap di kilometer 66.1 kini dibuka semula bagi arah timur. Penutupan sebahagian lebuh raya ekoran tanah mandap bampiran Plaza Tol Bentong. Sementara itu, Anis Berhad turut mengaktifkan laluan kontra di lokasi berkenaan bermula 10 pagi tadi. Laluan itu diaktifkan bermula di kilometer 65.9 hingga 67.9 bagi pengguna yang menuju ke arah Kuala Lumpur. Ini pula inisiatif bagi menyemarakkan lagi jualan hasil produk usahawan agro makanan menerusi portal Agro Bazar Online. 103 pelajar Giap Mara Perlis dilantik sebagai ejen pemasaran dalam talian. Menurut Pengarah Giap Mara Negeri Harun Radi, kolaborasi pihaknya bersama Fama bertujuan memberi pendedahan secara fizikal dalam mengaplikasikan pemasaran digital. Ia juga peluang pelajar menjana pendapatan walaupun masih dalam pengajian. Usaha itu bertepatan sasaran ditetapkan institusi agar 15% pelajarnya menceburi bidang keusahawanan setiap tahun. Ketika ini terdapat 400 usahawan lepasan Giat Mara bergiat aktif dalam pelbagai bidang keusahawanan. Ada kalanya dalam mendidik anak-anak, ibu bapa secara tidak sengaja berkelakuan pilih kasih dalam memberi kasih sayang atau perhatian. Zahirkan kasih sayang terhadap anak-anak. Jika perlu ditegur, tegurlah dengan kasih sayang. Info Niaga, Bursa Malaysia dibuka rendah pagi tadi namun kembali meningkat tidak lama kemudiannya. Ini disokong oleh pembelian berterusan dalam saham-saham wajaran tinggi terpilih dalam keadaan sentimen bercampur-campur semalaman di Wall Street Amerika Syarikat.
Indeks FBM KLCI melonjak 3.25 mata kepada 1,452.54 mata setakat pukul 12.30 hari tadi. Antara kaunter saham paling aktif, Hong Seng turun setengah sen, Capital A bertambah 6.5 sen kepada 90.5 sen dan Datasonic naik 2.5 sen kepada 47.5 sen. Hashtag pula muncul kaunter saham paling untung naik 58 sen kepada RM26.88. Manakala saham Hong Leong naik 42 sen kepada RM18.22 dan Ajinomoto meningkat 32 sen kepada RM16.68. Ringgit dibuka kukuh berbanding dolar Amerika serta beberapa mata wang utama Asia dan bukan Asia hari ini. Pada 12.30 hari, ringgit diniagakan pada 4.52 berbanding dolar Amerika. Berbanding dolar Singapura, ringgit disebut pada 3.42 dan berada pada 3.23 berbanding yen. Ringgit diniagakan pada 5.86 berbanding pound sterling dan disebut pada 5.02 berbanding euro. Manakala berbanding baht, ringgit didagangkan pada 13.29. Farma niaga Life Science dan Berhad dan kumpulan farmaseutical dari China CSPC Holdings Company Limited menjalin kerjasama R&D yang membabitkan bidang pembuatan dan pengkomersialan produk farmaseutical selain biofarmaceutical inovatif. We are looking to our data sharing, even utilizing our network with the local universities here to actually do some sort of field studies where this data will then feed back to the whole R&D network between Pharmaniaga and CSPC. CSPC Holdings memiliki dua segmen perniagaan, ubatan siap dan pukal dengan ubatan inovatif sebagai strategi pembangunan trustnya. Ketika ini, syarikat tersebut mempunyai portfolio produk yang kukuh dalam bidang penyakit saraf, onkologi, anti jangkitan dan penyakit kardiovaskular. Rangkuman berita utama. Esensi ringkas, padat dan benar. Saksikan setiap hari Kanta 744 mendahului berita. Perkembangan luar negara, seorang rakyat Palestin, Muhammad Nada, berusia 23 tahun, maut ditembak tentera Israel. Kejadian berlaku ketika tentera Israel menyerbu kamp pelarian di Bandar Nablus, tebing barat. Tentera Israel didakwa menggunakan aset pertahanan daratnya ketika serbuan untuk mencari penduduk Palestin yang dikehendaki. Pertempuran sengit berlaku membabitkan puluhan pemuda Palestin dengan tentera Israel. Rejim Zionis melepaskan tembakan bagi menyuraikan penduduk Palestin yang membaling batu untuk mempertahankan diri. Setakat ini belum ada kenyataan daripada Israel berhubung insiden berkenaan. Sekurang-kurangnya 3 cedera dalam rusuhan di penjara Amaro Branco, barat Brazil. Insiden awal pagi tadi tercetus apabila 2 banduan di tempat pengasingan menjadikan 2 pegawai polis sebagai tebusan. Laluan utama menuju ke penjara itu diperketat susulan rusuhan. Polis melaksanakan pemeriksaan terhadap kenderaan dan individu yang mahu ke penjara berkenaan. Ini termasuk ahli keluarga banduan yang mahu mendapatkan maklumat terkini berhubung rusuhan. Atas faktor keselamatan, mereka dihalang datang ke penjara. Gubernur Acre, Gladson Camely, memberi jaminan pasukan polis tempatan akan menerima bantuan daripada polis persekutuan untuk mengawal rusuhan tersebut. Presiden Perancis Emmanuel Macron dicemuh orang awam semasa sambutan Hari Bastille di Paris. Kejadian berlaku semasa Macron diarak masuk ke lokasi sambutan menggunakan aset darat tentera. Turut kedengaran suara wanita menjerit, Macron letak jawatan. Keputusan Macron untuk meningkatkan had usia persaraan telah mencetuskan protes berbulan-bulan di negara itu. Ia turut menjejaskan rating popularitinya. Hari Bastille bertujuan memperingati penyerbuan ke atas penjara Bastille pada 1789. Ia salah satu peristiwa penting revolusi Perancis.
Sekumpulan tentera mendakwa Presiden Niger Mohamed Bazoum telah disingkirkan daripada jawatannya. Kenyataan mereka disiarkan menerusi televisyen semalam. Ia ke udara beberapa jam selepas Bazoum ditahan di Istana Presiden. Kumpulan tentera itu turut mendakwa sempadan negara Afrika Barat itu ditutup sepenuhnya. Perintah berkurung diisytiharkan dan berkuat kuasa serta-merta. Bagaimanapun tarikh ia akan berakhir tidak dimaklumkan. Kesatuan Afrika dan Blok Serantau Afrika Barat ECOWAS mengutuk tindakan tentera dengan menyifatkannya sebagai cubaan rampasan kuasa. ECOWAS turut menyeru pembebasan segera Bazoum. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un bertemu Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu. Pertemuan berlangsung di Pyongyang semalam. Shoigu mengetuai delegasi pertahanan Rusia ke negara itu. Kehadiran mereka atas jemputan menghadiri sambutan 7 dekad Hari Kemenangan Korea Utara. Ia kali pertama pintu sempadan negara itu dibuka untuk pelawat luar sejak ditutup pada 2020 akibat pandemik. Rusia antara rakan dagang dan politik utama kepada Korea Utara. Perlawanan bola sepak Liga Super 2023. Pertembungan sengit terus menggegar aksi perlawanan dalam memburu tahta kejuaraan. Sabtu 29 Julai, Johor Darul Takzim bertemu Selangor FC 8.30 malam di saluran OK dan saluran Sukan RTM. Saksikan juga secara penserima langsung di RTM Klik. Sukan, pemain sensasi Selangor FC Muhammad Faisal Abdul Halim digantung 4 bulan oleh FAM. Perkara itu dimaklumkan menerusi kenyataan Selangor FC semalam. Ia susulan kenyataan media yang dibuat pemain berusia 25 tahun itu selepas aksi Liga Super menentang Sabah FC pada 27 April lalu. Namun hukuman penggantungan itu berlangsung sebulan dahulu bermula 25 Julai hingga 23 Ogos ini. Manakala bakinya ditangguhkan tertaluk kepada kelakuan baik Muhammad Faisal selama setahun bermula 24 Ogos. Oleh itu, beliau tidak boleh disenaraikan untuk perlawanan menentang JDT, Kuala Lumpur City, Negeri Sembilan dan kedua perlawanan Piala Malaysia menentang PDRM FC. April lepas, Faisal Halim meluahkan kekecewaannya selepas aksi menentang Sabah dengan menyifatkan perlawanan itu sebagai kurang adil. Selangor ketika itu tewas 1-2 di likas dengan gol tunggal pasukan disumbangkan Muhammad Faisal. Pengarah Kejurulatih Perseorangan Remaja Akademi Badminton Malaysia IBM, Datuk Misbun Siddiq, menyerahkan masa depannya kepada Persatuan Badminton Malaysia BAM. Ini berikutan kegagalan anak-anak buahnya menyelah di Kejohanan Badminton Remaja Asia di Jakarta, Indonesia baru-baru ini. Saya terima je apa-apa pun kalau katakan ianya sampai sini ke macam ada gantungan ke kita tak boleh tahu. Tetapi tinggal tunggu apa tu BM akan huraikanlah daripada apa yang kita bincangkan. Skuad remaja negara menampilkan persembahan hambar apabila tumpas kepada juara bertahan Thailand 0-3 di peringkat suku akhir acara berpasukan campuran. Kali terakhir Malaysia menangi pingat dalam kejohanan berkenaan adalah pada 2018 menerusi beregu wanita remaja ketika itu Pelitan Toh Iwe. Pemain karikat negara Shazrul Izzat Idrus melakar sejarah muncul pemain pertama di dunia mencapai 7 wiket dalam format perlawanan T20 International T20I. Rekod itu dicatatkan beliau semasa aksi pembukaan kelayakan Rantau Asia B Piala Dunia Lelaki T20 2024 di Kuala Lumpur. Pemain berusia 32 tahun itu beraksi cemerlang untuk membantu Malaysia memperoleh kemenangan bergaya ke atas China dengan kelebihan 8 wiket. Menurut Laman Sesawang Majlis Kriket Antarabangsa ICC, walaupun 12 pemain sebelum ini mencapai 6 wiket, namun tiada seorang pun berjaya memecahkannya dalam satu inings sehingga Shazrul Izzat melakukan 7 wiket untuk 8 larian.
Sebelum ini, dua pasukan India, Deepak Chahar dan Yuzvendra Chahal, pembaling putar Australia Ashton Agar dan Sri Lanka Janta Mendis merupakan antara pemain yang berjaya melakukan 6 wiket. Shazrul Izzat yang melakukan 47 wiket dalam keseluruhan 23 perlawanan T20I kemudian turut diberi penghormatan sebagai pemain terbaik perlawanan. Juara bertahan Todak dan pasukan terkemuka antarabangsa Team Secret antara 10 pasukan yang bakal menghangatkan saingan Liga Profesional Mobile Legends Bang Bang Malaysia MPL musim ke-12 pada Ogos ini. Edisi kali ini dijangka sengit apabila pasukan yang dinobatkan sebagai juara berpeluang mewakili Malaysia ke kejohanan Dunia M5 Mobile Legends Bang Bang 2023 di Filipina. Ketua Pemasaran dan Pembangunan Perniagaan MPL Fikri Rizal Mahrudin menyifatkan ia sebagai medan untuk sekali lagi membuktikan kemampuan Malaysia dalam menganjurkan kejohanan e-sukan antarabangsa. Untuk kali ini, untuk MPL Malaysia, persaingan sangat-sangat sengit. Macam yang sedia tahu, kita ubah moto dan ubah slogan untuk MPL Malaysia masa season 11 di mana kita nak revolusikan MLBB Esports Kadar Malaysia. Dan apa yang telah terjadi pada season 11 adalah teams dan team owner invest dekat dalam dia punya team. They had a new imports, dia orang ada banyak penukaran player. Dan sama juga untuk season ke-12 ni, benda sama yang akan jadi. So, ia akan menjadi sangat-sangat sengit lah dengan perubahan structure of tournament yang kita buat daripada 2 grup ke 1 grup di musim 11. I think untuk season ni the teams are much more ready and the competition will be much more intense. MPL musim ini akan bermula pada 18 Ogos hingga 24 September. Peringkat kalah mati akan berlangsung dari 5 hingga 8 Oktober dengan 8 pasukan terbaik kekal untuk saingan musim depan. Bagaimana mengundi? Buat semakan tempat mengundi dan pergi ke saluran yang ditetapkan. Masuk ke tempat mengundi apabila dibenarkan oleh polis yang mengawal. Serahkan MyCard dan slip saluran kepada kerani pengundian pertama. Tunjukkan kedua-dua belah tangan untuk diperiksa. Bergerak ke hadapan kerani pengundian kedua. Celupkan jari telunjuk kiri ke dalam botol dakwat pilihan raya. Dapatkan kertas undi daripada kerani pengundian ketiga. Tandakan pangkah pada ruang kosong bersebelahan nama dan simbol calon pada kertas undi. Masukkan kertas undi yang telah ditanda ke dalam peti undi. Keluar segera dari tempat mengundi setelah selesai. Laksanakan tanggungjawab anda. Berita tengah hari berakhir di sini. Terus setia bersama Berita RTM untuk perkembangan sahih sepanjang masa. Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan. Assalamualaikum dan jumpa lagi.